podcast kami ni dapat shadow ban. Semua podcast yang lambakan podcast yang semakin hari semakin bertambah dan semakin bodoh. Kalaulah karamah itu disebut di dalam Al-Quran ataupun disebut di dalam hadis yang sahih, maka kita wajib kena terima dan kita wajib kena percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast terpaling baca. Episod yang ke-7. Baik. Selamat datang kepada semua. Untuk episod kali ini, kalau hampa tengok aku secara berseorangan, jangan risau. Sebab apa? Pak D ada sedikit urusan keluarga, jadi beliau tidak akan join kita untuk episod kali ini. Tapi insya-Allah aku akan cuba sebaik mungkin untuk menjalankan sesi podcast kali ini dengan lancar. Walaupun dia agak kekok juga sebenarnya, sebab kebiasaannya aku akan bersama dengan dia. Dan biasalah kita ada partner, jadi keyakinan kita tu akan lebih tinggi. Dan kalau kita ada point yang kita miss, biasanya kita punya partner untuk sambung balik dan sambut balik. Tapi tak apa. Kita doakan agar kami di Book Surgeon ingin memohon supaya rakan-rakan viewers kami mendoakan agar urusan bos kami iaitu Pak D dipermudahkan dan diberi rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan urusan beliau. Jadi sekali lagi selamat datang kepada semua yang sudi untuk mendengar sesi podcast pada kali ini. Sebelum kita nak teruskan, aku nak go through sikit apa yang berlaku. First kali aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Aku dan tim Book Surgeon ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton podcast terpaling baca. Walaupun ya alhamdulillah kami tengok konsisten, viewers yang kita dapat tu konsisten dari sudut target kami, iaitu target kami adalah 3 digit lah. Setiap masa kita syuting kita target 3 digit. Walaupun ada penurunan sedikit, tapi kami harap kami akan dikurniakan lebih semangat yang lebih kuat supaya kami dapat lebih banyak idea dan syuting lebih banyak podcast-podcast yang bermanfaat pada semua. Jadi kepada anda semua yang masih lagi sudi untuk mendengar podcast kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan kami harap supaya setiap kali hampa semua tonton podcast kami, hampa dapat share supaya lebih ramai orang dapat manfaat, lebih ramai orang yang dapat join kita, dapat dengar apa yang kami cuba sampaikan. InsyaAllah. Walaupun ia mungkin tidak sebaik podcast-podcast yang lain, tapi kami di Book Surgeon sentiasa akan cuba improve supaya penyampaian kami, konten-konten yang kami keluarkan, tajuk-tajuk yang kami bincangkan lebih menarik dan juga lebih padu. InsyaAllah. Cakap pasal padu pula kan. Lepas pelancaran padu oleh kerajaan yang terbaru, cakap pula pasal padu. InsyaAllah. Okey. Baik. Ada beberapa update. Yang pertama, aku nak beritahu yang Book Surgeon, kami untuk pengetahuan anda yang mungkin tak kenal kami, Book Surgeon masih lagi buat
paid review. Kalau anda ada buku-buku menarik, buku-buku yang anda rasakan sesuai untuk kami review, anda semua boleh contact kami di Facebook. Biasanya orang akan contact kami di Facebook lah, ataupun kami akan tinggalkan nombor telefon juga nanti supaya memudahkan urusan anda untuk contact kami. Sorry, aku baru nak buka lampu pula. Okay, mungkin memudahkan anda untuk contact kami nanti. Kami akan tinggalkan contact number untuk kami review buku anda. Mungkin anda yang mendengar ni adalah penerbit, mungkin anda adalah penulis persendirian, anda boleh contact kami. Nanti kami akan bagi kami punya polisi. Dalam polisi itu kami akan bagi tahu segalanya lah, polisi kami dalam semasa kami membedah buku anda. Maksudnya dari sudut bayaran, syarat-syarat yang kami letak dan sebagainya, kami akan letakkan dalam polisi nanti. Jadi jangan malu-malu dan jangan takut-takut. Book Surgeon akan cuba untuk memastikan review ataupun pembedahan yang kami lakukan itu kami akan lakukan dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin. Itu yang lebih penting. Mungkin tak baik untuk anda, tapi insya-Allah ia akan jadi sejujur mungkin yang kami akan cuba lakukan. Dan dalam masa yang sama, ia mungkin jadi marketing tools juga untuk anda sebagai penerbit ataupun penulis, supaya anda dapat pasarkan buku anda melalui video-video yang akan kami shoot nanti. Dan kalau nasib anda baik, buku anda sangat best, mungkin kami akan baca dan masukkan dalam podcast. So mungkin dengan bayaran yang sama, tapi disebabkan buku anda terlampau best, kami akan bukan saja bedah, kami akan bincangkan dalam podcast dan sebagainya. So boleh contact kami untuk sebarang perbincangan. Kita akan deal dan kita akan bagi tahu apa polisi pembedahan buku di Book Surgeon. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, aku just nak bagi tahu sikit. Kalau hampa scroll TikTok kami, dan lepas ni follow lah TikTok kami supaya kami capai kami punya target. Aku dah letakkan satu target untuk Book Surgeon punya TikTok ni. So kalau anda semua ni adalah pendengar baru, belum follow Book Surgeon di TikTok, follow Book Surgeon di TikTok dan juga Facebook. Ini dua platform yang sangat aktif lah, yang kami memang aktif. Di TikTok kami, untuk pengetahuan anda semua, kami ada letakkan kami punya TikTok Shop. So dekat TikTok Shop, biasanya buat masa sekarang ni, kami akan update buku-buku yang kami gunakan semasa dalam proses pembedahan buku, yang pertama. Yang kedua, kalau ada buku-buku yang kami sebut dalam podcast, kami akan cuba juga untuk letak di TikTok Shop tu supaya memudahkan anda, para viewers, untuk beli buku ni selepas anda dengar podcast kami. Jadi, yang pertama sekali follow TikTok Shop. Follow kami di TikTok. Yang kedua, kalau anda nak beli buku, belilah di TikTok Shop kami. Supaya anda dapat support kami dan memudahkan kami lah untuk buat lebih banyak konten yang menarik. Itu. Okey. Tahun 2024, walaupun aku bukan bos Book Surgeon, tapi disebabkan kita dah masuk tahun 2024, aku akan bagi tahulah juga apa vision aku di Book Surgeon secara personally. Sebab bos tak ada, jadi aku akan buat kerja bos sikit. Mungkin dia ada vision dia sendiri, bos aku ada vision dia sendiri, which is Pak D, mungkin dia ada vision dia. Tapi macam mana pun, kami di Book Surgeon untuk tahun 2024, kami mengharapkan supaya kami dapat lebih banyak paid review dengan buku-buku yang lebih mencabar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, target kami adalah kami buat bacaan, lebih banyak bacaan-bacaan yang berkualiti, supaya lebih banyak perkara yang kita boleh bincangkan di sini, di podcast Terpaling Baca. Dan juga
InsyaAllah doakan supaya Bu Sejen dapat shoot lebih banyak podcast dan juga konten-konten yang berkualiti kepada masyarakat. Jadi InsyaAllah dengan konten-konten ataupun tajuk-tajuk podcast yang lebih menarik dan bermanfaat ni, kami harapkan supaya dia video kami ni, podcast kami ni dapat shadow ban semua podcast-podcast yang lambakan podcast yang semakin hari semakin bertambah dan semakin bodoh. Jadi sebab kami harapkan supaya podcast yang bukan kami kata kami ni yang terpaling bagus, tapi at least kita taklah sembang pasal 1+1. Kita taklah sembang pasal tahu kan berada tu yang 1+1 jawapan dia biiznillah. Satu yang kita taklah sembang pasal nak bawa rumah pelacuran di dalam Malaysia. So kita taklah sembang, insyaAllah lah kita tak sembang benda-benda macam tu. Jadi semoga podcast yang kami buat ni lebih bermanfaat dan dapat macam aku cakap tadi lah, shadow ban tu podcast-podcast yang merepek dan tak memberi manfaat langsung pada masyarakat. Baik, untuk episod kali ini, untuk episod kali ini sebenarnya dia adalah sambungan daripada episod hadis 40 itu. Jadi sebelum kita nak masuk ke perbincangan yang lebih mendalam, aku nak jemput panelis kita pada hari ini. Panelis yang sama tak lain tak bukan, iaitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Amar kita bawakan sekali lagi. Ini adalah kesinambungan Amar daripada episod kita yang hari tu. Yang kita bincangkan pasal hadis 40 secara keseluruhan. Jadi kita telah bincang sedikit sebanyak dan plan kita di Book Sejen adalah kita nak cuba untuk bincang ke semua hadis tu. Kita cuba nak bincang ke semua hadis tu. Jadi dengan panelis yang sama atau tak, itu kita tak janji lagi. Tapi selagi hampa suka Amar, selagi itulah kita akan bawa Amar. Selagi mereka nak tengok Amar the mini Mazhar, kita akan bawa Amar. InsyaAllah dalam episod Amar sihat? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah, aku minggu lepas aku balik Penang. Aku balik dalam 5 hari bawa orang rumah lah. Biasanya aku balik seorang. Tapi untuk kali ni aku ada peluang untuk bawa orang rumah aku. Dan biasalah kita kalau balik Penang ni, terutamanya orang Selangor, mereka nak makan. Makan lah. So for the whole 5 days tu, 5 hari straight tu memang makanlah tak berhenti. Sebab biasalah mereka macam melancong lah untuk mereka, tapi macam kita macam tak ada apa kan. Tapi Penang macam tu lah, orang kata syurga makanan kan. Ya betul. So Hang ada balik Penang? Bila? Bulan lepas aku balik lah. Bulan lepas aku balik sat 3 hari macam tu. I see. Ni bukan bulan lepas. Ni Christmas aku balik. Tapi balik bukan sebab Christmas lah kan. Balik Yalah, balik bukan. Nanti dia buat podcast lain pula. Sebab balik sebab Christmas. Sama Christmas lah. Bukan sebab Christmas, dah cuti kita balik kan. Yalah, cuti kita balik lah. Mungkin ada viewers yang tanya, kenapa kita cakap pasal Penang dan sebagainya. Yalah, untuk pengetahuan anda di Book Sejen, kebanyakan daripada kami semuanya memang tinggal di Pulau Pinang lah. Amar ni, aku dan juga Pak Di. Kebanyakannya. Jadi kalau hampa masuk saja, ya betul. Nak hidup. Kalau hampa masuk saja Book Sejen punya environment atau masuk je Book Sejen punya content, tak kisahlah bedah buku ke ataupun podcast ke, macam masuk Penang. All the way memang akan dengar cakap utara lah. Daripada perbincangan sampai ke bila tengah marah, bila tengah tempo down pun macam tu lah juga lorat dia. So kita akan insyaAllah cuba kekalkan. So kalau hampa ni memang ada rasa
eargasm bila dengar bila dengar orang yang cakap utara hampa seronok. Hampa dengarlah podcast kami banyak-banyak. Sebab memang all the way kita akan menggunakan logat utara dalam kita menjalankan sesi rakaman kita. So Amar, hari ni kita akan membincangkan hadis yang pertama dalam hadis 40. Tapi sebelum tu Amar, menjadi tradisi kami di Book Surgeon ialah kami nak memperkenalkan kepada masyarakat amalan membaca yang lebih banyak lagi. Jadi disebabkan nama kita punya podcast adalah podcaster paling baca, jadi aku nak minta sedikit petua daripada hang, apa buku yang boleh kita punya pendengar-pendengar gunakan ataupun beli apabila dia dengar kita hang dan aku bincang pasal hadis yang pertama ni. Mungkin hang boleh suggest buku hang sendiri ataupun mungkin hang boleh suggest buku yang orang awam boleh guna. Tapi sebelum tu mah aku dulu akan bagi tahu. Ini adalah buku yang aku beli mah. Aku beli ni masa PBA KL 2 tahun lepas, which is PBA KL yang aku jumpa hang kot kalau aku tak silap. So ni buku yang aku beli. Aku kalau tak macam ni sikit Al-Kafi hadis 40. Ya betul. Syarah hadis 40 Al-Kafi, yang mana buku ni ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas Menteri Agama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal agama dan juga Mufti Wilayah Persekutuan. Amar, hang pula giliran hang pula mungkin bagi tahu sikit buku apa yang kita punya viewer boleh beli dan buku apa yang hang sendiri guna. Kalau tak keberatan lah supaya kami boleh ambil manfaat. Silakan Amar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertamanya tentang buku kan. Kalau tentang hadis 40 ni, antara yang buku yang paling aku rasa dekat dengan hati aku lah untuk aku baca tentang syarah hadis 40 ni adalah kita aku kongsikan kat sini lah bagi yang sahabat-sahabat yang boleh Arab kan. Aku tak pasti ada terjemahan ataupun tidak, iaitu Qawaidun wa Fawaidun min Arba'in An-Nawawiyah. Iaitu kaedah-kaedah dan faedah-faedah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ni ditulis oleh Dr. Nazim Sultan Misbah. Jadi ini antara buku yang banyak aku bila nak baca ataupun nak faham lah berkaitan dengan hadis 40 ni, ini antara buku yang aku favourite lah baca kan. Selain baca daripada buku-buku yang lebih yang muktabar, kitab-kitab lama, macam mungkin nak baca Fathul Bari, nak baca Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi sendiri kan. Tapi yang tu mungkin kitab-kitab besar lah yang kita jadikan rujukan kan. Tetapi kalau kata favorite aku kalau nak baca buku hadis 40, syarah hadis 40 ni, mungkin ni antara buku yang paling aku banyak baca lah. Macam tu. Maksudnya banyak aku rujuk lah. Lepas tu yang keduanya adalah buku yang macam mana yang Sazuan bagi tahu tadi. Tapi aku ada kitab Arab dia, iaitu Al-Wafi dah. Buku ni lama dah aku beli waktu student dulu kan. Tahun bila? 2012 2010 macam tu kot aku rasa aku beli. Berapa tahun lepas 13 tahun lepas, 14 tahun lepas lah. Lebih kurang 14 tahun lepas lah. Nak tak nampak sangat dah. Iaitu Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in Nawawiyah, iaitu kitab Al-Wafi syarah kepada Al-Arba'in Nawawiyah. Buku tu sebenarnya bukan ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, tetapi diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Macam yang Sazwan tunjuk tadi tu lah, yang tunjuk tadi tu kan. Yang tu antara buku yang rasa yang mudah lah untuk macam kami pelajar-pelajar pun didedahkan dengan buku ni kan. Nak belajar first tu mungkin ni antara buku yang kita boleh mulakan lah untuk kita baca kan. Dia ditulis oleh Dr. Mustafa Bura dengan Yahya Yahya Uddin Misto. Dr. Yahya Uddin Misto. Ini antara
kitab ni dan sekarang ni di pasaran banyaklah diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan juga tak silap Ustaz Syahabuddin pun ada terjemahkan juga buku ni kan. Jadi Okey. ikutlah mana-mana yang kita rasa terjemahan yang kita rasa lebih selesa dengan kita untuk kita mudah faham lah kan. So Itu tu semua antara kitab Arab lah. Dua-dua tu kitab Arab lah. dua-dua kita Arab, tapi Okay. kalau kita Al-Wafi aku tunjuk tadi ni, Al-Wafi ni dah banyak terjemah dah dekat Malaysia. Yeah. Macam I tadi yang hang see. tunjuk tu terjemahan pada buku ni lah. Okey, Al-Wafi faham. ni. Terjemahan Okey. pada buku ni. Buku ni ditulis oleh ulama Syria terkenal lah Okey. yang pernah datang ke Malaysia, iaitu Dr. Mustafa Bura, dan makruf lah nama dia ni kan. Dikenali Okey. lah. Lepas tu antara buku yang mungkin aku rasa suggest untuk para pembaca kan, orang awam untuk baca kan, mungkin antaranya buku Dr. Zahzan Muhammad. Dr. Zahzan Muhammad dan Ustaz Muhammad Zakaria. Okey. Mereka juga ada hadis 40 karangan Imam Nawawi. Mereka syarahkan dan diorang depa masukkan jugalah tentang ada gambar-gambar kan. Okey. Mungkin lebih menarik lah minat kita untuk kita baca. Dia macam ada gambar macam-macam lah, gambar apa semua kan. Oh, okey. Dia lebih banyak gambar-gambar dan mudah lah untuk kita ambil manfaat lah. Dan antaranya lagi adalah buku yang bagus juga untuk kita baca, iaitu Al-Arba'in Nawawiyah, Tadabbur Hikmah Hadis 40 Imam Nawawi, karangan Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Ni pun bagus untuk kita baca dan dia hurai secara ringkas lah untuk kita mudah faham. Okey. Baik, terima kasih Amar. Untuk pengetahuan para viewers kita, macam aku cakap tadi, Book Surgeon sekarang dah ada TikTok Shop. Jadi kami akan cuba sebaik mungkin untuk nanti kita akan cuba masukkan buku-buku yang disebutkan ni setakat yang kita mampulah. Sebab kadang-kadang buku yang ada ni mungkin dia ada di kedai-kedai buku tapi dia tak ada dalam TikTok Shop. Jadi kalau dia ada dalam TikTok Shop, mudahlah kami untuk tambahkan dalam kami punya TikTok Shop tu supaya orang boleh terus beli. Jadi kami akan cuba sebaik mungkin setakat mana yang kami mampu untuk tambahkan buku-buku ni supaya memudahkan kita punya viewers nanti untuk beli, insyaAllah Amar. Jadi terima kasih nak ucapkan kepada Amar sebab share dia punya buku-buku yang dia guna, dan kita harapkan supaya kita punya pembaca ni, kita punya viewers ni bukan sekadar jadi listener saja Amar. Kita harap dia baca sekali buku tu dalam proses sepanjang kita bincang pasal hadis yang pertama ni. Oh ya, jadi itulah tajuk ataupun fokus kita untuk podcast kali ini, iaitu kita akan membincangkan hadis yang pertama dalam hadis 40, iaitu hadis berkenaan dengan niat dalam amalan. Jadi sebelum kita nak fokus kepada perbincangan hadis tu, kita nak recap sikit kita punya perbincangan dalam siri podcast yang sebelum ni, Okey. Dalam siri podcast yang sebelum ni, ada beberapa perkara yang aku rasa aku teringin nak tanya balik kat hang. Dalam hang punya explanation, hang ada bagi tahu yang Imam Nawawi ni dia tak dikurniakan, dia tak kahwin. Okay, dia tak kahwin. Tapi dia dikurniakan dengan kunyah Abu Zakaria. So, persoalan dia, Zakaria tu siapa? Yang tu soalan yang terlintas dalam fikiran kami, yang kami rasa kami kena tanya dekat hang dalam podcast ni supaya ramai sikit lah yang dapat jawapan. Mungkin ada yang tanya, mungkin ada yang dah tahu. Okay, itu soalan yang pertama lah. Okay, soalan yang kedua cerita pasal karamah jari Imam Nawawi bercahaya tu. Sebagai manusia biasa, sebagai orang biasa macam kita ni, mungkin orang yang lebih moden ni, mungkin dia akan rasa macam jari boleh jadi bercahaya, betul ke boleh jadi macam tu? Soalan dia, boleh tak kalau seorang tu dia tak terima karamah tu? Dia rasa macam tak apalah, aku terima keilmuan Imam Nawawi, aku ambil keilmuan Imam Nawawi, tapi bab-bab jari cahaya ni aku tak boleh terima. Sebab
Sebab aku tak mau lah, sebab aku tak mau percaya dan aku jadi tak boleh nak terima. Tapi keilmuan dia aku sanjung, aku terima dan aku angkat. Kecuali bab karamah tu, Mak. So dua soalan ni terlintas dalam fikiran aku dan aku nak minta sedikit penjelasan daripada hang, Mak. Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Okey, terima kasih Sazwan. Jadi soalan pertama tu adalah berkaitan dengan kenapa Imam Nawawi ni digelar sebagai kunyah dia adalah Abu Zakaria. Kita dah bahas kan tentang beberapa gelaran yang telah diberikan oleh masyarakat dan oleh ulama-ulama yang ada pada zaman Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Antara gelaran yang famous lah kepada Imam Nawawi ni sebagai Muhyiddin. Muhyiddin lah, bukan Perdana Menteri tu kan. Ya, okey. adalah Muhyiddin tu aku tahu. jadi Muhyiddin ni adalah orang yang menghidupkan agama. Walaupun Okey. Imam Nawawi ni dia tak suka orang panggil dia gelaran tu kan. Jadi mungkin sikap tawaduk dia, bahkan dia tak halalkan orang panggil kan tu kan. Okey. Tapi ulama sanjung dia dan ulama bagi gelaran tu kepada dia. Memanglah layak lah. Biasalah orang tak suka disanjung kan. Jadi dia tak nak lah orang panggil dia macam tu. Okey. Dan kunyah yang terkenal dan biasanya orang Arab ni mereka ada kunyah mereka. Kunyah ni apa dia? Kunyah ni adalah macam gelaran juga, tetapi gelaran ini dia nisbah kepada bapa ataupun anak lah. Kan? Contohlah kan. Contohnya macam aku ada anak nama Ibrahim. Anak aku nama Ibrahim Al-Khalil kan. Ibrahim Al-Khalil nama anak aku. Jadi kalau aku ni hidup di kalangan orang Arab akan selalu akan panggil aku Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Okey. Abu Ibrahim. Itu satu benda kemuliaan lah. Maksudnya panggilan yang orang suka guna. Satu penghormatan lah. Satu penghormatan. Jadi kalau macam isteri aku, orang akan panggil Ummu Ibrahim sebab dia mak kepada Ibrahim kan. Okey. Kalau macam Ibrahim pula? Ibrahim macam Ibrahim pula, dia ada dak kunyah dia? Mungkin kunyah dia Ibnu Ammar. Ibnu Ammar macam Ibnu Umar lah kan? Ibnu Umar sebenar, kan? Nama sebenar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi orang panggil Ibnu Umar kan? Macam tu. Jadi biasanya disebut macam tu lah dan memang biasa orang Arab macam tu. Dan hatta bukan sekadar tu saja, orang yang contoh, orang tu kadang-kadang anak tak ada lagi. Contohlah macam kawan-kawan aku dekat universiti dulu kan. Mereka pun dah ada siap-siap dah abu apa, tak kahwin lagi. Okey. Kan? Siap-siap sebab dia dah. rasa satu kemuliaan bagi dia kan. Orang Arab lah kan. Macam Abu Ziyad kan. Macam mana Abu Zaid, Abu Hamzah kan. Macam-macam Abu. Jadi mungkin antaranya mungkin dia bercita-cita nak letak nama anak mereka tu nama tu. Bila mereka kahwin nanti kan. Boleh jadi macam itulah kan. Dan kadang-kadang macam kenapa Imam Nawawi dipanggil sebagai Abu Zakaria sedangkan dia tak pernah kahwin pun. Okey. Ni antaranya soalan pertama tu kita pun tak tahu sebenarnya kan. Asalnya kita pun tak pasti. Kita tak hidup zaman tu kan. Kenapa orang panggil dia Abu Zakaria. Tetapi antara pengkaji-pengkaji cuba melontarkan beberapa pendapat mereka berkenaan dengan kenapa Imam Nawawi ni dipanggil sebagai Abu Zakaria. Pertamanya antara sebab dia adalah disebabkan Abu Zakaria ni sebab bila sebut Zakaria, apa yang famous tentang nama Zakaria ni? Iaitu ada seorang Nabi namanya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria tu dia ada anak namanya Yahya. Kan? Dan Imam Nawawi ni nama dia Yahya bin Sharaf, betul tak? Yahya bin Sharaf. Bila dia nama Yahya bin Sharaf, dia sinonim. Faham tak? Dia sinonim nama Yahya dengan Zakaria. Sebab Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Mereka kan anak dengan bapa. Jadi orang gelar dan orang panggil kunyah kepada Yahya bin Sharaf ni, An-Nawawi sebagai Abu Zakaria. Tapi kalau nak ikut logiknya,
Sebab I- Yahya patutnya kena panggil Ibnu Zakaria lah Ibnu patutnya kan. Zakaria lah. Okey. Atau dia tak sesuai lah, tetapi itu biasa sebab dia sinonim, sebab nama dia ada Yahya, jadi dia panggil lah Abu Zakaria. Walaupun Zakaria Ah, tu kalau ikut Nabi tu dia bapa kan. dia bapak ya, betul. Dia macam biasa. Aku teringat masa dulu, ni sebelum aku kahwin lah. Sebelum aku kahwin aku dah sembang dengan orang Arab ni kan. Ya. Orang Arab ni kata dia kata lah nama apa semua kan. Jadi aku bagi tahu lah. Dia kata anta Abu Ish, anta kamu ni Abu apa kan? Abu apa? Aku kata saya tak kahwin lagi kan. Ana lam atazawwaj kan. Saya tak kahwin lagi. Jadi tak ada lah abu-abu ni kan. Yalah. Dia kata siapa nama bapak? Bapak kamu nama apa? Ha. Bapak saya nama Ismail kan. Anta Abu Ismail. Padahal patutnya Ibnu Ismail. Patutnya Ibnu Tapi dia Ismail. macam Okey. tapi dia macam tak ada lagi, tapi tak apa, hanisbah Abu tu kepada nama bapak hang. Macam tu. Dia Okey, mungkin faham. satu budaya yang kita pun kalau kita di Malaysia ni, culture kita mungkin tak apa nak faham, tapi kalau orang hidup di kawasan mereka orang Arab ni biasalah dengan panggilan abu-abu ni kan. Itulah. Okey, faham. Tapi kat Malaysia ni dia bukan tak biasa mah. Kat Malaysia nama bapak dia pun buat mengejek. Tu masalah lah kan. Dulu kalau kita kena hantar buku pi kat bilik guru kan, kita akan jadi orang pertama. Sebab apa? Bila kita yang hantar bilik buku pi bilik guru, kita akan tahu nama bapak kawan-kawan kita. Dan bila berlaku pergeseran ke apa-apa, nama bapak tu adalah modal yang paling besar. Nama bapak akan jadi modal yang paling besar untuk menentang kawan kita. Bukan saja nama bapak, malah nama tok sekali. Siapa dapat nama tok tu kira senjata paling besar. Dulu pun aku ingat ke, dulu bila masuk sekolah baru, bagi tahu nama bapak tak mau bagi tahu. Nama bapak tak mau bagi tahu sebab nama bapak tu akan jadi senjata besar tu. Itulah tu masalah tu kan. Okey Mah, yang berkenaan dengan karomah tu? Okey, berkaitan dengan karomah. Pertamanya, karomah karomah tentang kata Imam Nawawi ni penuh tangan dia bercahaya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam lah. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat rujukan yang aku rujuk lah, aku tak jumpa lagi lah satu rujukan yang muktabar lah. Mungkin lah kalau ada blogger ke sebut apa semua mungkin ada. Memang ada lah kan. Yalah. Tapi kalau kata berdasarkan kepada rujukan yang muktabar, aku tak jumpa lagi kata tangan Imam Nawawi pernah bercahaya. Kan? Okey. Macam contoh yang banyak menceritakan tentang Imam Nawawi macam kita sebutkan pada podcast yang lepas, iaitu yang banyak menceritakan tentang Imam Nawawi ni adalah Al-Imam Alauddin Ibnu Attar. Iaitu dia ni anak murid rapat lah dengan Imam Nawawi dan mereka duduk sekali. Dia sahabat dan anak murid sekali dengan An-Nawawi rahimahullah, dan dia banyak cerita lah tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dia setakat yang aku baca, aku tak jumpa lagi dia kata tangan Imam Nawawi pernah bercahaya. Dia tak pernah cerita lah. Okey. Dan kalau kita tengok apa yang banyak ulama-ulama yang banyak menyebutkan tentang biografi ulama-ulama Islam yang lepas, seperti Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala pun tidak ada menyebut. Imam Ibnu Katsir pun tak pernah sebut. Ulama-ulama sirah yang terkenal, yang muktabar tak pernah sebutlah tentang tangan Imam Nawawi pernah bercahaya kan. Wallahu alam kan. Kita tak tahulah mana cerita tu mai, kita tak tahu. Tapi yang famousnya adalah yang kita telah ceritakan pada kelas yang lepas lah. Bukan kelas lah, pada podcast yang lepas, iaitu cerita tentang Imam Nawawi pernah waktu dia kecil kan. Ya. Cerita waktu dia kecil 7 tahun tu, dia nampak rumah. bapak dia cerita, bapak dia, iaitu bapak, sebab kita tahu bapak dia ni meninggal lepas Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal, wafat sebelum bapak dia lagi. Sebab Imam Nawawi meninggal muda. Jadi bapak dia mungkinlah Imam Nawawi dah tak ada, dia banyak cerita lah tentang Imam Nawawi ni kan, masa kecil macam mana kan. Jadi Imam Nawawi ni diriwayatkan juga oleh Alauddin Ibnu Attar, ceritakan bahawasanya pada waktu dia kecil, dia keluar waktu malam, hari tu adalah pada 27 Ramadan, dia tengok macam ada cahaya yang terang kan dalam rumah.
Dia tanya pada keluarga, dia tanya pada bapak dia, tanya kepada pada ahli keluarga dia, kenapa cahaya apa ni kan? Bapak dia kata apa ni, tak ada cahaya, gelap gelita kan. Ya. Jadi lepas tu lama tu baru bapak dia terfikir kan, kata barangkali hari ni malam ni malam Lailatul Qadar kan. Ya. Itulah antara karamah dan adalah karamah-karamah yang Allah kurniakan kepada Al-Imam Nawawi yang kalau kata yang kuatnya adalah cerita tentang perkara inilah. Okey. Dan pertama dan tadi bila kita sebut tentang karamah ni, bila kita sebut tentang karamah, sebelum tu pertamanya karamah ini adalah salah satu daripada bentuk kita panggil sebagai khariqul lil adah. Perkara yang luar biasa. Contohnya macam mukjizat. Benda ni memang berlaku kan. Sabit daripada Quran, sabit daripada sunnah. Ada mukjizat kan. Contoh mukjizat Nabi Musa. Tentang mukjizat Nabi Ibrahim, tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Kan, yang kita telah maklum daripada Al-Quran. Dan juga adanya karamah-karamah. Kan, ada karamah-karamah yang Allah ceritakan juga di dalam Quran dan sabit juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam apa? Contohnya macam Maryam. Mukjizat ni siapa dia? Mukjizat ni ada perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada para anbiya. Mukjizat. Tapi kalau karamah ni Allah kurniakan kepada orang-orang yang soleh. Allah kurniakan kepada mereka. Bukan semestinya Allah bagi tapi kadang-kadang Allah kurniakan kepada siapa yang Allah kenaki, Allah kurniakan kan. Antaranya macam kisah Maryam kan. Maryam alaihassalam, cerita tentang Maryam yang seperti mana yang di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala sebut, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kan, setiap kali Allah ceritakan tentang setiap kali Zakaria masuk kepada mihrab. Zakaria ni adalah bapa angkat kepada Maryam sebab dia jaga Maryam pada kecil. Dan ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab ni tempat ibadat. Masuk ke tempat mihrab, mana tempat mihrab ni tempat ibadat yang mana Maryam ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajada indaha rizqa, dan dia mendapati di sisi Maryam itu adanya makanan. Kemudian Zakaria tanya kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadha. Kata Zakaria kepada Maryam, wahai Maryam, daripada mana engkau dapat makanan ni? Kemudian kata Maryam, qalat huwa min indillah, makanan ni adalah daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu maha memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa mempunyai hisab. Jadi Maryam tu dapat makanan, terus ada makanan tanpa melalui tak adalah dia pergi beli ke, dia masak. Yalah, tak ada perantaraan lah. Maksudnya Allah kurniakan kepada dia tanpa hisab. Kan? Jadi itu antara karamah yang Allah kurniakan kepada Maryam kan. Antaranya lagi adalah dalam Quran Allah ceritakan tentang sebab Maryam bukan nabi kan. Maryam bukan nabi. Jadi dia salah satu bentuk karamah lah kan. Antaranya lagi apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Baru-baru ni khotlah sikit tentang Ashabul Kahfi. Kan, antaranya Allah ceritakan tentang walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Kan? Mereka tinggal, Ashabul Kahfi ni mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun tambah 9 tahun. 309 tahun lah lebih kurang. Itu benda yang luar biasa. Mana ada orang tidur sampai 309 tahun kemudian bangkit balik. Kan? Itu satu benda yang luar biasa lah yang Allah kurniakan kepada Ashabul Kahfi. Kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya, karamah ni kita boleh percaya ke kita tak boleh percaya? Pertamanya, kalaulah karamah itu disebut di dalam Al-Quran ataupun disebut di dalam hadis yang sahih, maka kita wajib kena terima dan kita wajib kena percaya. Faham? Jadi kalau karamah itu disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis yang sahih, maka kita wajib percaya, wajib beriman.
Benda Okey. tu berlaku. Macam Wajib mana beriman. yang berlaku kepada Maryam, seperti mana yang berlaku di dalam seperti mana yang berlaku kepada Ashabul Kahfi tadi. Ashabul Kahfi, ya. Sebab sabit daripada Quran, Mhm. kan. Adapun karamah-karamah yang diceritakan kepada kita Okey. tanpa, contoh macam karamah Imam Nawawi contohnya, kan. Ya, Kan. okey. Kita tak wajib beriman pun. Ya. Kita tak Okey. wajib beriman. Mungkin sebagai cerita kepada kita, kan. Kadang-kadang benda itu adalah benda yang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Kalau kita tak beriman pun tak apa, kita nak percaya pun tak apa, kita tak percaya pun tak apa, kerana Okey. dia tak efek pada iman kita pun. Ya. Faham. Tapi kalau tadi cerita dalam Quran, dia sabit kita kena beriman dengan Quran. Ya, Bila kita kena beriman dengan Quran, kita kena percaya apa yang disebut di dalam Quran. Jadi Okey. kita tak boleh tolak lah, kan. Dan satu benda yang penting juga untuk kita tahu bahawasanya bila Allah kurniakan karamah, kurniaan ini, Okey. kadang-kadang kita kena ada satu mentaliti yang jelas lah dalam perkara ini adalah karamah ini bukan penentu kepada kebenaran. Itu pertama. Okey. Ya. Kan? Karamah ini dia bukan penentu kepada kebenaran, kan. Dia bukan penentu kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan diukur dia pernah ada karamah. Okey. Dia pernah ada satu benda magic berlaku pada dia. Tak. Kerana kebenaran itu ditegakkan melalui hujah. Melalui Al-Quran dan Sunnah. Okey. Melalui fakta yang sahih. Itu dia punya nilai ilmu, penilaian ilmu kebenaran ataupun tidak. Kurniaan Tuhan yang Allah boleh kurnia kepada siapa-siapa. Dan kadang-kadang karamah yang Allah kurniakan ini bukan melambangkan orang yang tak dapat karamah tak soleh. Tak. Ya. Contoh macam ni panjang sikit lah, kan. Ya, tak apa. Cerita tentang kalau kita tengok Sayyidina Umar. Umar ni banyak kadang-kadang Allah kurniakan kepada dia beberapa keajaiban lah. Benda-benda yang Allah kurniakan kepada dia, kan. Tanda karamah Allah bagi pada dia. Tetapi ada sahabat yang lebih tinggi darjat dia daripada Umar, iaitu Abu Bakar. Tapi jarang kita dengar ada karamah Abu Bakar. Ya, okey, Tapi betul. Abu Bakar lebih tinggi martabat dia di sisi Ya. Allah. Jadi sebenarnya karamah yang paling agung adalah istiqamah. Karamah yang paling agung sebenarnya seseorang itu istiqamah. Istiqamah dengan apa? Istiqamah konsisten dengan kebenaran. Apa sahaja ujian yang Allah timpa kepada dia, dia istiqamah, dia pegang macam mana dia pegang bara api. Dia tak lepas-lepas. Itu istiqamah. Macam mana yang berlaku kepada Abu Bakar. Masa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kita pun tak lama lagi ada sambutan Isra' Mi'raj, kan. Ya, betul. Okey. Tentang Isra' dan Mi'raj. Cerita tu orang Quraisy tak boleh percaya. Sampai ambil pasir letak atas kepala lah. Tapi orang tanya kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau tak dengar cerita Muhammad tadi? Mereka kira nak bagi Abu Bakar pun kira boleh ni berpaling lah pada Nabi. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata kalau ada benda yang lebih pelik pada ni pun aku akan percaya Muhammad. Maksudnya iman dia tu. Istiqamah dia dengan kebenaran. Ini luar biasa. Ini karamah yang paling teguh, kan. Cuma itu kita penting lah, kan. Jadi kita bila kita nak cakap tentang Imam Nawawi, perbahasan ilmu, kita tak akan ukur. Karamah ni sebagai cerita lah. Kurniaan yang Allah bagi. Dan tak mustahil Allah nak bagi pada seseorang. Tapi ukuran kebenaran adalah pada hujah, pada dalil, pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu asas dia. Wallahu a'lam. Itulah bab tu, Amar. Sebab apa, Amar? Bila kita cakap pasal karamah ni, kita sekarang dah jadi satu trend tau, Amar. Dia macam setiap orang yang nak memperjuangkan dia punya aliran masing-masing ni, dia akan mula cerita karamah wali-wali dalam aliran dia. Dia akan cerita bermacam-macam jenis karamah lah, Amar. Antaranya yang tangan keluar daripada kubur, katanya ada tangan sambut dia dan sebagainya. Cerita pasal jalan atas air, terbang atas angin, lipat bumi sini pi Mekah bawa durian, lepas tu balik. Bila hang bagi satu poin yang sangat padu dan mantap kat situ, padu lagi sekali kita guna perkataan padu, bersempena dengan pelancaran padu oleh kerajaan baru, kerajaan perpaduan kita. Sistem padu tu, yang karamah ni bukan
penentu kebenaran, itu adalah poin yang sangat valid mah. Poin yang sangat kuat sekali. Sebab apa, kadang-kadang karomah ni, cerita-cerita karomah ni dijadikan macam dalil, dijadikan macam penentu bahawa guru-guru depa ni adalah guru-guru yang muktabar, guru-guru yang power-power, bukan ditentukan berdasarkan keilmuan mah. So itu yang aku rasa jadi masalah. Jadi hari ni kita dapat fahamkan. Aku teringat satu mungkin sebelum tutup ni. Aku teringat kata-kata first kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi fil ma' an aw yamshi fil ma' fala taghtar. Okey. Illa dia kata jangan kau jika kau melihat seseorang tu boleh terbang atas udara. Okey. Boleh berjalan atas air. Okey. Tapi kau jangan kagum dengan dia. Sehingga kau lihat pada amalan dia selari tak dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kerana orang boleh apa semua, tapi itu bukan penentu kepada kebenaran. Ya. Betul? Kan? Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pun dia sebut benda yang sama juga. Kan? Dia pun kata kata Ibn Taymiyah sama juga seperti mana yang telah disebutkan oleh oleh Imam Syafi'i, iaitu kalau kau melihat seseorang itu berjalan atas air, kau melihat seseorang itu boleh terbang di atas udara, jangan kau menerima apa-apa hukum daripadanya sehingga engkau melihat amalannya selari dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu asas dia. Jadi itu bukan kurniaan Tuhan yang Allah boleh bagi pada siapa-siapa. Tapi sebenarnya kalau penentu kebenaran itu adalah pada hujah dan dalil. Itulah asas. Dan yang lebih mudah mah kalau karomah tu adalah berdasarkan daripada Al-Quran dan juga hadis, wajib hadis yang sahih, wajib kita percaya. Senang. Wajib kita beriman. Dan kalau ia bukan daripada Al-Quran dan juga hadis, kita tak wajib beriman. Kalau kita tak mau percaya pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kita kena letak satu garis lah di antara tak percaya karomah dengan hormat pada ilmuwan tu, ataupun ilmuwan hormat kepada agamawan tu ataupun imam tu. Hormat tetap sama, mengangkat keilmuan dia tetap sama, cuma bab karomah kalau kita rasa macam tak apalah, yang ni aku maulah, aku nak letak tepi, apa, tak ada masalah. Asalkan kita tak melampaui batas, tetap kita masih kekal menghormati dia. Jadi dengan itu tadi aku nak carilah kata-kata Ibn Taymiyah. Ni aku jumpa. Tadi nak cari tak jumpa. Okey. Boleh. Kata Ibn Taymiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa, dia kata idza ra'aita rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'ala al-ma' fala tahkumanna 'alayhi hatta tara 'amaluhu فإن كان موافقا للكتاب والسنة فإنما ذلك كرامة من الله عز وجل له وإلا فهو استدراج من الشيطان. Dan kata Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apabila engkau melihat seseorang yang boleh terbang di atas udara, kan, ataupun orang yang boleh berjalan di atas air, jangan kau terima apa-apa hukum, jangan kau menjadikan ia sesuatu hukum ke atas jangan kau menerima apa-apa hukum daripadanya ataupun menghukumi sesuatu perkara sehingga engkau melihat pada amalannya. Sekiranya amalannya itu selari dengan kitab dan sunnah, maka ia adalah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurnialah kepada dia. Wa illa, kalau amalan dia tak selari dengan Quran dan sunnah, maka bahwasanya dia adalah istidraj daripada syaitan. Itulah kata Ibn Taymiyah. Dengan itu kita akan berehat dulu mah, kita akan sambung selepas ni insya-Allah. Okey. Selamat kembali ke podcast Terpaling Baca episod yang ke-7, yang mana episod ini menyaksikan bahawa
bos Book Surgeon iaitu Pak Di Ponting untuk yang pertama kali. Amar, dia tak pernah ponting Amar. Oh Tapi ya ke? dia tak pernah ponting. Tapi untuk episod ni adalah kali pertama secara eksklusif bos Book Surgeon telah ponting. Jadi kami mungkin akan mengambil tindakan, seluruh persatuan seluruh ahli persatuan akan mengambil tindakan. InsyaAllah. Tak tahulah potong gaji ke apa, itu kita akan bincang dalam mesyuarat board nanti. Tapi sesuatu kita akan lakukan. Untuk pertama kalinya kita akan ambil tindakan kepada bos Book Surgeon. Dan Amar, secara eksklusif juga untuk episod ni aku akan cuba untuk membacakan hadis ni dalam perkataan ataupun dalam bahasa Arab. Okay, jadi kalau aku tersalah, aku nak minta hang betulkan Amar. Okay, Boleh jadi insya-Allah. hadis yang kita bincangkan adalah hadis yang diriwayatkan ataupun perawi dia adalah Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Amar, kalau dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang ni termasuk dalam hadatsana ke? Hadatsana tu dia mendengar ke? Dia panggil dalam ilmu hadis dia panggil ada tu tahammul. Dia panggil ada tu tahammul. Tahammul ataupun sirah at-tahammul lah, sirah at-tahammul. Maksudnya lafaz-lafaz yang digunakan dalam periwayatan. Dia ada guna akhbarana, dia guna sami'tu, sami'na, ataupun haddathana, haddathani, dan banyak lagi lah. Antara so maksudnya dalam konteks ni Umar mendengar direct daripada Nabi lah. Ya betul. Dia ada banyak lagi kan level-level dia ada banyak lagi. Macam dia mendengar orang ni bagi tahu kat dia ni Nabi bagi tahu kat dia ni, tu pun salah satu juga kan. Okey. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Dalam buku ni dia beritahu yang hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, seperti yang kita tahu tadi, dia perawi dia adalah Umar bin Al-Khattab. Dalam kitab yang aku pegang, which buku yang aku tunjuk tadi dia sedikit sebanyak dia cerita pasal Saidina Umar. Sedikit sebanyak lah. Itu bagi aku tu antara benda yang menarik lah yang aku boleh dapat dalam buku ni. Aku tak tahu kalau macam buku-buku yang syarah-syarah besar macam buku yang hang pegang, biasanya dia akan cerita ke pasal perawi sebahagian hadis dia cerita, sebahagian hadis dia tak cerita. Maksudnya sebahagian buku dia ceritalah, sebahagian buku dia tak ceritalah. Mungkin dia mungkin hadis, contoh hadis kedua dia cerita, hadis ketiga dia tak cerita, contohlah dia ikutlah penulis tu, kadang-kadang mungkin dia nak cerita dia cerita, tak cerita tak cerita. Tapi itu kalau syarah kan, itu kalau yang bila kita cerita pasal syarah, kalau kitab yang besar yang memang tulisan Imam Nawawi sendiri ataupun himpunan Imam Nawawi sendiri, dia memang tak ceritalah kan. Bila selalunya kitab-kitab besar ni, bila selalunya dia akan cerita juga tentang perawi ni. I see. Kalau dia dah cerita, contoh dia dah cerita, kadang-kadang kita pun rujuk contoh hadis tu ada kat tengah-tengah. Mungkin awal tu dia dah cerita dah tentang sahabat yang riwayat hadis tu kan. Jadi dia tak ulang dah lah. Jadi dia tak ulang dah lah. Okey, faham. So seperti yang kita tahu, dalam buku ni, dalam buku yang aku pegang tadi, dia cerita sedikit sebanyak lah pasal Islaman Umar. Dia ceritalah juga, dia masukkan juga Umar ni disebut oleh Saidina Umar Al-Khattab, disebut oleh Nabi SAW merupakan antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga. So dia masukkan juga hadis yang asyaratun fil jannah tu yang dia bagi tahulah nama-nama dalam tu, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah tu. So itu pun dimasukkan juga dalam kitab yang aku pegang tadi, dalam buku yang aku pegang tadi.
So dia sedikit sebanyak bagi tahu juga pujian-pujian para sahabat ataupun apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat lain pasal Ammar pula, pasal Umar. Dah terkeliru dah aku. Antaranya yang disebutkan okey, jika selepas daripadaku mempunyai nabi, ini yang nabi sebut, jika selepas daripadaku mempunyai nabi, maka Umar adalah orangnya. So itu ini yang disebutlah, apa yang dinyatakan sendiri oleh nabi dan juga para sahabat. So dia bagi tahu jugalah. Lepas tu Umar, ada yang menarik perhatian aku adalah apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Okey, Abdullah bin Mas'ud maksudnya Ibnu Mas'ud lah kan? Abdullah bin Mas'ud. Okey. Dia bagi tahu pasal kita sentiasa berada dalam kemuliaan sejak Umar masuk Islam. Lepas tu kalau tak silap aku, ada satu part yang dia bagi tahu yang sebelum Umar masuk Islam, orang Islam tak boleh nak semayang depan Kaabah. Berlaku ke Amah situasi macam tu? Situasi dia kerana masa tu banyak orang mengamalkan agama dalam keadaan sembunyi lah. Okey. Jadi bila Umar masuk, orang lebih berani. Bila Umar masuk, dia memberi tamparan yang hebat lah. Antara perkara yang awalnya orang Islam buat bila Umar masuk Islam adalah sebab masa tu sebelum Umar masuk Islam ada seorang gangster besar ke di Quraisy masuk Islam, iaitu bapa saudara Nabi, iaitu Hamzah. Hamzah pun digeruni kan. Maksudnya dia pun ada nama besar lah kan. Ni first time aku tahu kata Hamzah pun digeruni sama Hamzah pun digeruni kan. Sama-sama lah bagi sama-sama kaplah lah kan. Kaplah. Kira sebelum tu Hamzah. Sebab tu masa Nabi bila kena cerca dengan Abu Jahal, bila berita tu dengar pada Hamzah ni, masa tu Hamzah tak masuk Islam lagi. Jadi Hamzah dia pukul Abu Jahal lah sampai berdarah. Kan? Dia kata sekarang ni aku ala millati Muhammad. Aku sekarang dah ada atas agama Muhammad. Padahal dia tak masuk Islam lagi. Lepas tu dia masuk Islam lah. Bila dia masuk Islam, tak lama selepas tu Umar masuk Islam. Bila Umar masuk Islam, jadi Umar cadang kepada Nabi SAW agama, dia tanya adakah agama kita benar? Adakah Tuhan kita Tuhan yang benar? Rasulullah kata ya. Kenapa kita tidak menzahirkan kepada orang ramai lah? Maksudnya masa itulah mulalah dua sahabat besar ni, iaitu satu barisan yang dipimpin oleh Umar, satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah, dan mereka berjalan beramai-ramai orang Islam ni menzahirkan agama mereka, masuk sampai ke Kaabah, dan mereka tawaf lah di keliling Kaabah lah, dan mereka tunjuk lah. The moment of victory lah untuk Islam waktu tu, sebab bila Umar masuk tu macam begitu besar lah peribadi Umar tu sendiri. Bila dia masuk Islam pula, dia macam satu tamparan besar pada pembesar-pembesar Quraisy. Dan wafatnya Umar, kalau disebutkan dalam buku ni, dia disebut sebagai Umar ni telah syahid dan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Itu macam tu cara sebut nama dia mah. Ya, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah yang dikatakan telah menikam Umar, dan ini bertepatanlah dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman naik atas bukit Uhud, kemudian gunung itu bergoncang, maka Rasulullah SAW bersabda, tetaplah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, seorang Al-Siddiq, which is Al-Siddiq ni merujuk kepada Abu Bakar, dan dua orang syahid. So dua orang syahid ni Umar dan juga Uthman. Kedua-duanya wafat, dibunuh lah, mati dibunuh. Ya, dibunuh lah. Cerita Uthman pun agak kematian Uthman pun agak sedih juga. Aku ada juga dengar macam mana pembunuhan Uthman tu berlaku. Dia dalam rumah. Dia dalam rumah sendiri, dikepung pula tu, dan ada juga nama-nama besar yang terlibat dalam tu. Dalam pembunuhan tu, nama-nama besar tu. Okey.
Itu sedikit sebanyak mah pasal perawi kita. So bila kita nak sembang pasal hadis ni, sebenarnya mah bila kita sembang pasal hadis innama a'malu binniyat ni, apa dia punya, macam mana dia punya keistimewaan dia? Apa poin-poin penting yang perlu kita sebagai penuntut ilmu ni, yang mengaku sebagai agama Islam ni perlu ambil dan perlu faham dalam hadis ni mah. Mungkin ada sedikit sebanyak info yang hang boleh bagi tahu pada kami ataupun para viewers. Silakan. Okey, pertamanya aku ingat aku nak baca dulu hadis hadis yang dimasukkan sebagai hadis yang pertama lah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in An-Nawawiyah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baru betul cakap Arab mah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu imaman al-muhaddithina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Ni memang Imam Nawawi tulis macam ni lah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okey. Iaitu yang pertamanya daripada Amiril Mukminin, Amiril Mukminin ni apa dia? Iaitu Amiril Mukminin adalah ketua ataupun ketua kepada orang-orang mukmin. Dia adalah gelaran kepada Abi Hafsin. Iaitu merujuk kepada Said Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi berdasarkan kepada apa yang termaktub di dalam hadis 40 ni, iaitu hadis yang pertama ni adalah dia Imam Nawawi sebutkan daripada Amiril Mukminin. Jadi gelaran Umar ni ada dua. Ada beberapa lah, tetapi yang ada di sini ada dua lah yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertamanya Amiril Mukminin, yang keduanya Abi Hafsin. Okey, Amiril Mukminin ni adalah gelaran yang merujuk kepada ketua umat Islam ataupun sebagai khalifah umat Islam lah yang digunakan. Dan orang yang pertama yang menggunakan gelaran Amiril Mukminin adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum daripada Umar, selepas Rasulullah wafat, yang jadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dia tak guna Amiril Mukminin lagi. Abu Bakar Siddiq dia guna Khalifatul Rasulillah. Jadi orang akan panggil kepada Abu Bakar ni, ketika Abu Bakar jadi khalifah, orang panggil ya Khalifata Rasulillah, ya Khalifata Rasulillah. Wahai peganti Rasulullah, wahai peganti Rasulullah. Maksud peganti di situ atau khalifah di situ adalah bukanlah peganti daripada sudut nubuwah, tetapi adalah peganti daripada sudut imamah, iaitu kepimpinan. Kepimpinan. Kerana Abu Bakar tidak mewarisi nubuwah, tetapi dia mewarisi kepimpinan Nabi SAW sebab dia menguasai umat Islam. Tapi bila mana Abu Bakar wafat, maka yang menggantikan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Panjanglah cerita macam mana Umar jadi khalifah, tapi pertamanya mereka kadang-kadang mereka pun tak tahu nak panggil Umar apa. Jadi macam-macam riwayat lah orang cerita macam mana boleh terbitnya tentang istilah Amirul Mukminin. Tetapi antara kisah yang masyhur, wallahu ta'ala alam mana kisah yang benar. Jadi pada awalnya mereka pun keliru. Takkan nak panggil ya khalifati Rasulillah. Dia jadi macam, jadi dia jadi double lah. Sebab peganti kepada peganti Rasulullah. Sebab Abu Bakar tak ada peganti pertama Abu Bakar. Jadi peganti kepada Abu Bakar adalah Umar. Jadi kalau panggil ya khalifati Rasulillah, jadi macam panjang lah.
Jadi Okay. Omar wafat pula orang ganti lepas dia jadi ya khalifati Rasulillah, jadi lebih panjang. Jadi Okay. tak ada satu istilah ke yang lebih sesuai yang digunakan lah. Sehingga ada orang kata, sehingga ada orang mula panggil Sayyidina Omar, kalau kita tengok kisah Omar series tu, ada orang panggil, Okay. Ya Amirul Mukminin, Ya Amirul Okay. Mukminin. Omar terkejut dengar panggilan tu. Okay. Jadi Omar ambil, kalau tengok cerita tu lah kan, sebab kisah Yeah. dia banyak kan, Omar ambil dia punya tongkat mempukul orang tu kan, kenapa kau panggil aku Amirul Mukminin kan. So, kan. Jadi jadi Ali tenangkan Omar dan Ali kata, "Oi, itu satu panggilan yang baik. Engkau adalah amir dan kami orang mukminin. Yeah. Dan eloklah kalau dipanggil sebagai Amirul Mukminin." Jadi Omar pun dengar Ali punya hujah dan Omar pun disuka dengan panggilan tu dan akhirnya dipakai gelaran tu dan Amirul Mukminin digunakan oleh khalifah-khalifah selepas daripada itulah. Tapi Kan. pukul elu. Pukul elu. Kalau ikut kisah tu lah kan. Yalah kalau ikut kisah tu lah. Ada setengah Omar sendiri yang suka panggilan tu kan. Jadi wallahu alam Okay. kan. Okay. Jadi kalau berbagai riwayat lah tentang benda tu. Tapi yang point dia adalah orang yang pertama yang menggunakan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu Okay. anhu. Jadi secara rasminya digunakan perkataan Amirul Mukminin, kemudian khalifah-khalifah yang datang selepas tu mewarisi gelaran itulah. Okay. Baik. Kemudian Abi Hafsin. Abi Hafsin adalah kunyah kepada Umar bin Khattab. Umar dia ada anak dia iaitu namanya Hafsah. Hafsah ni yang kahwin dengan Nabi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin lah kan, Hafsah. Adakah Abu Hafsin disandarkan kepada Hafsah tu? Wallahu taala alam. Sejauh mana kebenaran dia? Mungkin yang tu antaranya lah, jadi disebut Abu Hafsin. Tapi Hafsin juga adalah maksud Hafs ni adalah Al-Asad, iaitu singa. Nama lain lah bagi singa lah. Okay. Kan? Nama lain lah bagi singa. Singa ada beberapa, dalam bahasa Arab ada beberapa gelaran lah kepada singa kan. Antaranya Hafs kan. Jadi mungkin dengan keberanian ataupun dengan ketegasan Omar tu macam singa, jadi orang panggil dia Abu Hafsin, bapa singa. Macam mana Abu Hurairah terlalu sayangkan kucing, jadi orang panggil Abu Hurairah, Rasulullah panggil gelaran tu. Kemudian Abu Hurairah, asalnya nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman kan. Jadi dia suka gelaran tu, jadi dia pun pakai gelaran tu kan, Abu Hurairah. Abu Hurairah tu bukan nama dia, gelaran kan. Jadi bapa kucing kan, sebab mungkin dia suka kucing. Macam tu juga dengan Omar. Omar ni terkenal dengan ketegasan, dengan keberanian dia, jadi orang panggil bapa singa lah kepada dia kan. Macam contohlah kita kata kan, tu singa dah masuk kampung tu kan. Singa tu bukan singa betul kan, tapi singa tu rujuk kepada peribadi orang tu, jadi macam singa kan. Macam tu. Jadi mungkin itu antara Abu Hafsin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bila sebut mendengar, maksudnya dia dengar direct daripada Nabi. Kan? Dia dengar direct daripada Nabi. Ini dipanggil sebagai siratut tahammul. Dalam ilmu hadis panggil sebagai siratut tahammul. Macam yang aku terang tadi, ada hadatsani, akhbarana, berbagai-bagai. Tetapi sirah tahammul yang paling kuat adalah sami'tu dan haddatsani. Jadi bila disebut sami'tu ataupun haddatsani, dia punya sirah tahammul tu kuat. Maksudnya dia ni dengar betul-betul daripada orang sebelum tu. Okey, baik. Dia berbeza dengan kalau Omar kata an Rasulillah, dia kata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bila dia kata an ni boleh jadi dia cakap Omar dengar terus. Barangkali Omar dengar daripada orang lain. Contoh. Ya, okey. Faham? Bila guna perkataan an kan. Jadi yang ni ada perbahasan dalam ilmu hadis, an-anah dia panggil kan. Perbahasan an-anah, tak apalah, yang tu tak apa dalam ilmu hadis lah. Tapi Omar dia dengar terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapat apa yang dia niatkan. Kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih,
maka sesiapa hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, sesiapa sesiapa yang hijrahnya itu untuk memperolehi untuk dunia yang hendak diperolehi olehnya, au imra'atin yankihuha, ataupun wanita yang hendak dinikahi olehnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu menuju apa yang dia niatkan. Rawahul imaman, yakni rawahul imama al-muhaddithin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, imam besar dalam muhaddis. Yang pertamanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, iaitu Imam Bukhari lah nama penuh dia tadi. Wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, moga Allah meridai mereka, iaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Fi sahihihima, mereka meriwayatkan di dalam dua kitab sahih mereka, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladzaini huma asahul kutub al-musannafah, yang mana kedua kitab sahih sini merupakan kitab yang paling sahih. Adalah kitab yang paling sahih lah. Itulah yang seperti mana yang disebutkan oleh oleh Al-Imam An-Nawawi yang merekodkan hadis ni di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okey. Baik. Kemudian mungkin antara perkara yang mungkin kita boleh Ahmad, tadi hang baca nama tadi tu, hang baca nama penuh Imam Bukhari lah tadi kan, Muhammad bin Ismail tu. Ya, betul. Oh, okey. Dia bagi nama penuh. Nama penuh. Kalau ikut faham. Nama dia rekodkan di dalam kitab dia ni, dia sebutkan nama penuh lah. Okey, faham. Dia sebutkan nama penuh. Jadi hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya ada dalam Bukhari dan ada di dalam Muslim. Dan kalau kita tengok daripada sudut sanad, ini kita bahas sikit daripada sudut sanad lah. Kalau kita ambil sanad, hadis ni bukan sahaja diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi juga telah diriwayatkan oleh banyak di kalangan ulama-ulama hadis yang lain. Seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Talaq, dalam Sunan Abu Dawud. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam Jami' At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh An-Nasai, Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Darul Qutni, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Banyak di kalangan ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Tapi bila sebut muttafaqun alaih, maksudnya hadis sahih ni paling tinggi ya. Maksudnya sebab Bukhari dan Muslim. Okey. Kemudian kalau kita lihat pula daripada sudut sanad, sebelum kita nak cerita tentang matan hadis ni, iaitu kalau kita tengok daripada sanad Al-Bukhari, Bukhari ni meninggal tahun 256 Hijrah. 256 Hijrah, tak mungkin lah dia ambil hadis ni daripada Nabi terus, betul tak? Ya, betul. Dia melalui sanad lah, sanad. Al-Bukhari telah mengambil hadis ini daripada Al-Humaidi. Al-Humaidi ini iaitu Abdullah bin Zubair, iaitu guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Humaidi dia ambil hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dia ambil hadis ni daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dia ambil hadis ini daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ambil hadis ni daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah bin Waqqas Al-Laythi dia melihat, dia mendengar Umar Al-Khattab berkhutbah di atas mimbar membacakan hadis. Dia dengar daripada Umar Al-Khattab, yang mana Umar Al-Khattab membaca hadis ni di atas mimbar. Dan Umar menyebutkan bahawasanya dia mengambil hadis ni, mendengar hadis ni daripada Nabi SAW. Jadi hadis ni sebenarnya dia telah diriwayatkan oleh hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat yang sahih, hadis innamal a'malu binniyat adalah melalui Umar Al-Khattab sahaja. Ada daripada Abu Hurairah, ada juga daripada Jabir, tak silap saya. Dia punya jalan tu tak sahih.
Jalan tu tak Oh, sahih. okey. Faham, Yang faham, faham. sahihnya adalah daripada Umar. Yang daripada Hmm. Umar. Umar ni yang mengambil hadis, yang meriwayatkan hadis ini daripada Umar seorang saja, iaitu Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah bin Waqqas Al-Laythi adalah seorang tabi'in, kan? Seorang tabi'in. Kemudian Alqamah bin Waqqas yang meriwayatkan hadis ini daripada Alqamah bin Waqqas adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sahaja. Tak ada orang lain. Oh, okey. Dia jadi satu jalan Satu saja. jalan je. Kemudian yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Selepas Yahya bin Sa'id Al-Ansari barulah terpecah hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada 70 perawi, daripada 70 jalan lah dia selepas daripada tu. Baru dia famous hadis tu. Kan? Okey, faham. Baru dia famous. Jadi ini dipanggil dalam ilmu hadis sebagai dipanggil hadis gharib nisbi. Hadis gharib lah, hadis gharib. Maksudnya hadis gharib ni, hadis ni maksudnya dia satu jalan je. Satu jalan dari daripada bawah Rasulullah adalah Umar, Alqamah bin Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id Ansari, kemudian baru lepas tu baru pecah. Okey. Jadi ini dipanggil sebagai gharib nisbi. Gharib ada dua, ada gharib nisbi, ada gharib hakiki, kan? Gharib hakiki, gharib tu daripada awal sampai habis dia satu jalan saja. Kalau gharib nisbi, dia ada beberapa tempat yang dia gharib lah, macam tadi kan. Dia beberapa peringkat dia gharib, kemudian dia jadi ramai lah yang meriwayatkan daripada yang meriwayatkan hadis tersebut lah. Tadi lepas tu hang ada sebut nama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni yang guru Imam Syafi'i itulah kan? Ya, betul. Sufyan bin Uyainah adalah guru kepada Imam Syafi'i. Baru Al-Humaidi, baru sampai ke Imam Bukhari. Baru Al-Bukhari. Okey, faham. Okey. Tu daripada sudut sanad. Daripada sudut sanad lah. Okey. Jadi hadis ni sendiri dia dikatakan ada hadis biasanya kalau kita duk dengar orang sebut, dia akan sebut sampai setakat innama a'malu binniyat je kadang-kadang. Kadang-kadang kita duk dengar siapa-siapa ambil, dia akan kata innama a'malu binniyat. Dan bila aku pegang buku ni, kitab ni, baru aku tahu yang sebenarnya dia ada sambungan lagi, dan dalam sambungan dia tu ada benda-benda yang lebih banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Sebenarnya macam mana hadis ni boleh main Macam mana tiba-tiba boleh timbul hadis ni? Macam mana tiba-tiba Nabi boleh kata pasal innama a'malu binniyat ni Okey. Sekejap. Boleh rehat sekejap? Oh, boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh. Kita akan kembali selepas ni insya-Allah.